kali ini Teacher Syifa akan menjadi host untuk Smart Class, kelas percuma kami untuk minggu ini di Facebook page kami. If you are new here, welcome. If you have joined us before, welcome back. It's good to see you again. Okay, kalau adik-adik dan ibu bapa atau penjaga di rumah, ini pertama kali anda menyertai program kelas percuma kami di Smart Class Facebook page. Selamat datang. Dan jika adik-adik atau ibu bapa dan penjaga di rumah telah menyertai kami untuk kelas percuma Smart Class di Facebook page kami minggu lepas, selamat kembali. Okey. Sekarang ini Smart Class sedang mengadakan kelas percuma di Facebook page kami setiap hari daripada hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad pada pukul 8:30. Okey. Jadi ini merupakan minggu kedua kami mengadakan kelas percuma kami dan jika anda terlepas kelas kami pada minggu lepas ataupun kelas minggu ini dari hari Selasa, adik-adik, ibu bapa dan penjaga di rumah boleh menonton video kami di page Facebook kami ataupun di YouTube page kami. So if you missed our class from last week and as well as this week from Tuesday, you can watch it on our Facebook page as well as our YouTube page. Okay, so that is why don't forget to follow our Facebook page, our Instagram page, as well as our TikTok page. Like dan follow page Facebook, Instagram dan TikTok kami untuk mendapat sebarang news atau updates, video-video dari cikgu-cikgu kami dan juga tip-tip cepat untuk belajar, video dari yang mengandungi teknik-teknik pelajaran dari cikgu-cikgu kami dan juga nota-nota ringkasan untuk belajar. Okey. Jadi, pada minggu ini hari Jumaat kita akan menyertai Cikgu Loh, iaitu merupakan seorang cikgu matematik daripada Sarawak. Okay, so let me tell you a little bit about Cikgu Loh. Bagi saya cerita sedikit tentang Cikgu Loh. He is a mathematics teacher from Sarawak with more than 6 years of experience, teaching mathematics to primary school student. Jadi Cikgu Loh merupakan cikgu matematik daripada Sarawak dan dia mempunyai pengalaman mengajar lebih dari 6 tahun dan dia merupakan pakar mengajar teknik cepat matematik kepada pelajar tahap 2. Okay, so last week Cikgu Loh has already been with us. He taught you how to penukaran unit. Minggu lepas Cikgu Loh mengajar teknik cepat matematik iaitu mengenai bab penukaran unit. Jadi kalau awak terlepas video itu, again, sila tonton video itu di page Facebook ataupun page YouTube kami. Okay, so this week he will be teaching perimeter. Minggu ini Cikgu Loh akan mengajar topik perimeter iaitu Cikgu Loh akan menerangkan jenis-jenis sudut serta jenis garisan, beberapa bentuk dua dimensi dan juga cara mudah untuk mengenal poligon sekata. Okay. So right now, let me bring Cikgu Loh to the stage so that he can begin his class. Cikgu Loh. Yeah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Cikgu Loh. Cikgu Loh masih di Apa Bikini khabar Bottom. Teacher Syifa? Khabar baik Cikgu Loh. Okey, ya masih di sini lagi menanti. Okay, alright. Without further ado, saya paskan stage ini dan sesi ini kepada Cikgu Loh. Okay? Kita jumpa selepas kelas Cikgu nanti ya. Okey, jumpa lagi Jumpa Teacher lagi. Syifa. Okey, so assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang menonton live Cikgu pada malam ini. Live kita malam ini, Smart Class. Jom belajar matematik bersama Cikgu Loh. Okey, so minggu lepas kita dah belajar tentang unit, penukaran unit. Okey. Dan minggu ini pula kita akan belajar tentang, Cikgu share skrin dulu. Lupa. Jadi kalau ada yang hadir di sini boleh komen. Type nama sekolah, nama anda, tahun berapa supaya cikgu boleh tahu pelajar cikgu daripada tahun yang mana. Okay, so cikgu share skrin dulu.
Okey. Inilah tajuk kita pada malam ini, jenis-jenis sudut dan jenis-jenis garisan. Kemudian kita akan belajar bentuk dua dimensi dan poligon sekata. Okey, komen-komen cepat. Yang ada menonton ni sila komen. Okey, so pertama sekali, cikgu nak minta maaf kalau tiba-tiba line cikgu tersangkut ataupun video cikgu ada tersangkut-sangkut sebab cikgu berada di sekolah sekarang, jadi kita harap line agak baguslah di sini. Okey, kalau kita masuk kepada yang pertama, jenis-jenis sudut. Tengok slide. Okey, mungkin cikgu kena cakap perlahan sikit. Jenis-jenis sudut. Apakah yang dimaksudkan dengan jenis-jenis sudut dan apa itu sudut? Sudut biasanya kita boleh lihat di dalam bentuk dua dimensi. Apa itu sudut, cikgu? Sudut itu adalah bukaan. Berapa besar bukaan sesuatu sisi itu? Contohnya ada dua sisi kan? Nampak ke pen cikgu ni? Macam tak nampak je. Apalah cikgu lukis je lah. Okey, contohnya ada bukaan sudut, contoh segi 4. Cikgu lukiskan segi 4. Okay, sudut adalah di sini, bahagian ini. Cikgu tandakan. Sinilah sudutnya. Ini bukaannya berapa besar di sisi ini. Sudut. Sebab itulah nama dia sudut. Selalu kalau kita kena hukum cikgu di sekolah kan. Kamu tak siap kerja rumah. Sila berdiri di sudut hujung sana. Itu adalah sudut di hujung. Biasanya di dalam kelas di hujung lah. Di sisi bucu tu. Okay. So, ada berapa jenis sudut yang kita kena tahu? Dalam sekolah rendah lah. Sebenarnya ada banyak jenis sudut. Tapi dalam sekolah rendah, di sekolah rendah tahun 4, 5, 6, kita hanya belajar berapa jenis? Kita hanya belajar 3 jenis sudut. Ada 3 jenis sudut yang kita mesti tahu. Yang pertama, apakah sudut yang pertama? Cikgu buat garisan dulu. Okey, cikgu bahagikan 3. Sudut yang pertama, tadi cikgu dah nampak tu. Siti Humairah. Nama saya sekolah. Okey, selamat datang Siti Humairah. Sudut yang pertama kita adalah sudut sudut. Okey, sudut yang paling senang untuk kita kenal pasti kita panggil dia sebagai sudut tegak. Sudut tegak. Kita tengok tegak. Tegak. Apa tegak ni? Tegak macam kita berdiri. Berdiri nyanyi lagu Negaraku. Berdiri tegak kan. Sudut tegak pun begitu juga. Contohnya, cikgu akan lukiskan sudut untuk sudut tegak. Sudut tegak, kita akan jumpa dia seperti ni. Okey, ada 2 sudut. Kemudian tegak ke atas. Tegak ke atas. Ini kita panggil sebagai sudut tegak. Sudut tegak mesti tegak ke atas. Kita tak boleh buat sudut tegak macam ni. Ini bukan sudut tegak. Sebab apa? Sebab dia tak tegak. Samalah macam kita berdiri tegak. Tiang yang tegak. So, tiang yang tegak mestilah lurus ke atas. Bukannya dia bengkok. Okey. So, biasanya kalau sudut tegak akan ditandakan dengan seperti ini. Kalau kamu tengok dalam buku teks ataupun di mana-mana lah dalam buku latihan tingkatan 1 pun ada. Kalau kamu jumpa sudut seperti ini menunjukkan bahawa sudut tersebut adalah sudut tegak. Confirm sudut tegak kalau dia guna segi 4 macam ni. Dia guna segi 4 macam ni. Ini confirm sudut tegak. Jadi ada apa dengan sudut tegak? Apa yang special tentang sudut tegak? Apa yang special tentang sudut tegak adalah apabila kita sebut sudut tegak, bukaannya adalah 90 darjah. Ini tulisan ini cara kita tulis 90 darjah. Kalau sudut tegak, kalau cikgu anda tanya, okey, berapakah darjah sudut tegak? Confirm 90. Confirm 90 darjah. Belum ada lagi sudut tegak. Bukaan dia 60 darjah, 30 darjah, 100 darjah. Belum ada lagi. Jadi sudut tegak confirm 90 darjah. Okey, ini adalah sudut yang pertama. Sudut tegak, senang nak ingat.
Kalau dia tegak, sudut tegak. Sudut yang kedua pula adalah sudut apa? Siapa boleh beritahu cikgu? Alisha Kaisara. Hai Alisha Kaisara, tahun 4. Ya, sekolah SKTMS. Oh, sekolah apa SKTMS tu? Kena tulis panjang tu Alisha. Okey, sudut yang kedua adalah sudut tirus. T-I-R-U-S. Sudut tirus. Tirus. Apa maksud tirus? Tirus maksudnya dia tirus lah, dia tajam macam ni. Macam kon, muncung tirus contohnya. Okay. Paling senang untuk ingat sudut tirus adalah seperti mata pensel yang kita guna untuk tulis. Ya, contohnya ni. Kalau kamu tengok di hujung pen cikgu ni, ataupun pensel kamu akan nampak dia punya sudut sebegini. Macam ni kan. Macam mata pensel. Jadi sudut tirus rupanya akan menjadi seperti ini. Kita buat satu garisan, satu sudut. Okay. Kalau dia tirus, dia akan macam ni. Sudut tirus adalah sudut yang nampak macam pensel lah. Dia tajam. Macam tajam. Okay. Dia akan kecil. Kecil. Kata kunci cikgu sebut kecil. Kecil. Okay. So, sudut tirus, minta maaf. Sudut tirus adalah, darjahnya adalah, kalau dia kecil, kalau sudut tegak, 90 darjah kan. Kalau sudut tirus, dia mesti ke bawah. Bermaksud sudut tirus ni macam tiang bendera yang nak tumbang. Sudut tirus macam tiang bendera yang nak tumbang. Jadi, kalau cikgu anda tanya berapa darjah untuk sudut tirus adalah mestilah kurang daripada 9. Tulisan cikgu ni. Kurang 90 darjah. Cikgu, kenapa kurang 90 darjah cikgu? Macam mana kita tahu dia kurang 90 darjah? Okey. So, sudut tegak macam ni. Betul? Atau roman. Betul lah? Okey, sudut tegak macam ni. Kalau sudut tirus, dia mesti ke bawah. Dia nak tumbang. Kalau sudut tegak 90 darjah, jadi dia nak tumbang, menurun. Menurun mestilah nombor tu semakin kecil. Jadi dia mungkin 80 ataupun 70, 60, 50 darjah, 30 darjah, 20 darjah dan sebagainya. Oh, jadi cikgu, sudut tirus ni ada banyak lah. Ya, betul. Sudut tirus ada banyak. Asalkan, yang penting, mesti kurang 90 darjah. Tapi cikgu, sudut tegak hanya ada satu je? Yes. Sebab itulah specialnya sudut tegak. Sebab dia wajib 90 darjah. Okey. Kalau cikgu lukis satu lagi sudut tirus, cikgu padam ni. Padam pula. Okey. Kalau cikgu padam ni. Cikgu lukis satu lagi sudut. Seperti ini. Okey, kita ada satu sudut. Lepas tu lagi kecil. Adakah ini juga sudut tirus? Tadi lagi besar sikit. Yang ini lagi kecil. Yes, ini juga adalah sekejap. Sudut tirus sebab masih lagi seperti tiang bendera yang nak tumbang. Masih lagi kurang 90. Okey, itu adalah sudut tirus. Satu lagi sudut. Namanya adalah sudut. Okey, agak-agak apa namanya? Satu lagi sudut. Boleh beritahu cikgu 22 orang di dalam ni? Syarimala Devi. Halo Syarimala Devi daripada Sekolah Kebangsaan Taman Sri Pulai. Tahun berapa ni? Salah, bukan saya. Betul lah. Tahun mana ni Syarimala? Okay, so sudut yang seterusnya adalah sudut cakah. Yes, betul Suhaili Abdul Wahab. Sudut cakah. Jadi, agak-agak anda bagaimana rupanya sudut cakah? Kalau sudut tegak, 90 darjah. Kalau sudut tirus, dia kurang 90 darjah. Dia nak tumbang. Kalau sudut cakah, sudut tirus dia nak tumbang. Kurang. Sudut cakah adalah sudut yang lebih 90 darjah. Sudut tirus kurang kan? Jadi mesti ada satu sudut yang berlawanan lah. Iaitu satu sudut yang lebih daripada 90 darjah. Okey. Jadi, kalau sudut tu lebih daripada 90 darjah, maksudnya
Okey, tengok tangan cikgu atau romen cikgu ni. Ini adalah sudut tegak, betul? 90 darjah. Kalau dia tumbang, itu adalah sudut tirus sebab kurang 90. Kalau lebih 90 darjah, dia mestilah lebih kan? Bukaan dia akan macam ni. Bukaan dia akan macam ni. Jadi dia akan tumbang ke belakang pula. Dia macam orang nak naik tangga. Macam itulah, dia tumbang ke belakang. Okay, so sudut cakar dia akan menjadi seperti ini. Bayangkan ada satu sudut, satu garisan. Kemudian kita buat satu sudut cakar, dia akan jadi bukaan dia sangat besar macam ni. Dia bagaikan tumbang ke belakang. Tumbang ke bawah macam ni. Okay. Jadi bukaan dia, kalau kita buat tangan macam ni, bukaan dia, ini kita panggil bukaan ni. Okay. Ini bukaannya. Adalah lebih daripada 90 darjah. Itu adalah sudut-sudut yang perlu kita tahu. Kita ulang sekali lagi. Yang pertama adalah, okey, kita tengok dulu. Sudut cakar. Yes, betul. No Amalina. Lebih besar daripada 90. Betul Amalina. Bagus. Linda, sudut cakar. Saya Vivian daripada Lawas. Hello Vivian. Okey, so ada 3 sudut. Sudut tegak 90 darjah. Wajib 90 darjah. Kemudian sudut tirus. Dia nak tiang bendera nak tumbang, iaitu kurang 90 darjah, dan sudut cakar lebih 90 darjah. Okey, cikgu nak minta admin Smart Tech tolong besarkan video cikgu. Tolong besarkan video cikgu. Boleh tak? Admin Smart Tech Cik Faiz. Okey, besarkan video cikgu. Okay, cikgu nak tunjuk. Sudah. Besar lagi. Okay, thank you. Okay, so sekarang cikgu nak tunjukkan satu cara yang kita boleh gunakan untuk ingat jenis-jenis sudut. Cikgu harap pergerakan cikgu clear. Kalau tak clear, beritahulah. Sekejap. Okay, jenis-jenis sudut ada 3. So, kita anggap tangan kita ni adalah satu sudut yang panjang. Garis panjang macam ni. Okay, ini adalah garis lurus. Kalau kita nak ingat sudut tegak, kita kena angkat tangan kita, angkat lengan kita menjadi tegak. So, kalau sudut tegak, dia akan naik macam ni. Ini adalah sudut tegak. Mana sudutnya tegak? Mana sudut tegak yang cikgu? Tak nampak pun. Inilah sudut tegak. Kita anggap ini adalah 2 garisan. So, bukaan lengan ini cikgu ni adalah sudut tegak. Jadi, tangan kita tegak lah. Macam ni. Macam ni nampak sikit. Okay, sudut tegak. Dia mesti tegak. 90 darjah. Bagus. Sudut tirus pula, cikgu ulang sekali lagi, adalah seperti tiang yang nak tumbang. Tiang uzur yang nak tumbang ke bawah. Jadi, kalau sudut tirus, dia akan pergi ke arah kepala kita, turun ke bawah. Ini kita panggil sebagai sudut tirus. Kita boleh tengok hujung tangan kita ni, dia macam pensel lah. Pensel kan, tajam. Okay. Ini adalah sudut tirus. Kalau kita buka, kita kata welcome, selamat datang, okey. Selamat datang. Ini kita panggil sebagai sudut cakar. Sebab apa sudut cakar cikgu? Sebab lebih daripada 90. Besar. Besar, okey. So cikgu ulang sekali lagi. Tirus, tegak, cakar. Cakar, tegak, tirus. Jadi kalau cikgu di dalam kelas, cikgu suka main dengan pelajar cikgu akan sebut laju-laju. Tegak, tirus, cakar. Cakar, tirus, tegak. Mereka pun akan macam ni. Jadi pastikan anda cuba dengan rakan-rakan nanti main satu permainan. Okey, kita main satu permainan. Siapa yang boleh fokus, dia menang. Kalau saya sebut tegak, buat tegak. Okey, contohnya tegak, tirus, cakar, cakar, tegak, tirus, tegak, cakar. Macam tu, okey. Jadi benda ni boleh membantu kita untuk mengingat 3 jenis sudut. Sudut tegak, sudut tirus, dan sudut cakar. Lepas tu ada yang tanya lagi, cikgu saya masih keliru lah tirus dengan cakar tu. Okey, satu lagi cara dia. Okay, Encik Faiz boleh kecilkan gambar saya. Satu lagi cara dia adalah, okay, kita tengok namanya, tirus. Tirus. T kan? T. Okay, kita zoom T. T. Zoom mana T. Okay.
T. T ni kita boleh anggap dia sebagai tajam. Sudut tirus tajam. Kalau tajam, dia mesti tajam lah. Hujung dia mesti tajam. Macam ni tajam. Kalau anda ada dua pen, anda buat macam ni. Sekejap. Macam ni. Inilah sudut tirus. Sebab dia tajam. Kalau cakah, dia akan besar macam ni. Dia besar lah. Nampak tak? Macam itulah. Okay. Jadi ingat tajam, ingat tirus. Ingat tirus, ingat tajam. Okay. Itu adalah jenis-jenis sudut. Jadi cikgu rasa memang senang. Sebelum kita masuk kepada yang lain, kita buat beberapa latihan. Sekejap cikgu baca komen. Ada tak soalan? Sudut cakah. Sudut cakah. Ya, betul. Lambat tak cikgu baca komen? Okay. So, kita masuk kepada latihan. Latihannya, namakan sudut-sudut yang berikut. Ini senang. Okey, cikgu zoom sikit. Okey, dia menonton 27 orang ni boleh komen jawapan anda untuk soalan 1A, 1B. Macam mana nak komen cikgu? Letaklah 1A, sudut apa? 1B, sudut apa? 2A, sudut apa? Macam tu. Okey, silakan cikgu tunggu. Sebab mungkin komen cikgu ni lambat masuk kot. 1A sudut apa? 1B sudut apa? Ini adalah salah satu topik yang paling mudah untuk kita belajar, untuk kita ingat. Sebab apa? Sebab biasanya murid-murid ni dia tak suka buat pengiraan. Sebab banyak pengiraan, otak dia bekerja keras. Tapi soalan ruang jenis-jenis sudut ni kita tak perlu buat pengiraan. Kita hanya perlu tengok betul-betul, buka mata besar-besar. Tengok, okey, sudut ni macam tu je. Tak perlu bekerja keras. Okey, jadi cikgu bagi peluang. Sila jawab. Cikgu dah dapat jawapan daripada Syarimala. Syarimala bagi tahu 1A adalah sudut tegak. Okey, kita zoom. 1A, adakah ini sudut tegak? A ni. Besar betul anak panah cikgu ni. Okey, adakah ini sudut tegak? Ya cikgu, sudut tegak. Macam mana kita tahu sudut tegak? Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, kalau sudut tegak biasanya dia akan ada segi empat macam ni kan? Segi empat ni. Ini menandakan dia adalah sudut tegak. Kalau kita tengok B pula pun sama juga. Jadi A dan B sebenarnya kedua-duanya adalah sudut tegak. Betul. Syaz Khalid 1A tegak betul. B juga adalah sudut tegak. Okey, kita masuk kepada 2. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 boleh komen jawapan 2A. Cikgu rasa senanglah. 2B. Boleh komen jawapan untuk 2B. 2B. Come on guys. 25 orang ni. Cepat-cepat. Syarimala. Mana yang lain? Boleh komen. Ataupun dia jawab macam tu. Tak apalah. Kalau dia nak jawab di depan tu. Boleh. Cikgu tak paksa lah. Okey. Cepat-cepat. 2A dan 2B. Cikgu bagi 10 saat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, cikgu dah dapat jawapan yang pertama daripada Suhaili Abdul Wahab. 2A dia kata sudut tegak, B tu tirus cikgu. Okey, Syarimala, bagus Syarimala. Aktif. 2B tirus, A tegak. Syaz Khalid tegak cikgu, B tirus. Okey, kita semak jawapan. 2A. Ada segi 4, confirm sudut tegak. Betul. B. B ni bukan sudut tegak sebab dia tak tegak lah. Okey, sama ada sudut tirus atau cakah. Tirus atau cakah. Tirus atau cakah cikgu? Tak ingat lah. Okey, angkat tangan kamu. Ikut tirus tu. Ikut tirus tu pula. Ikut sudut tu. Dah pergi tahu jawapan. Ikut tirus tu. Ikut tirus. Ikut sudut tu. Okey, sudut. Okey, tutup. Maksudnya dia ke bawah. Kalau ke bawah bermaksud sudut tirus. Yes, betul. Sudut tirus. Cikgu dah sebut dah jawapan tadi. Tersyashol. Okey, sudut tirus. Sebab dia kecil. Nampak tak ni macam mata pensel? Okey, soalan nombor nombor apa? Nombor 4 lah, nombor 4. Nombor 4. Come on. Linda. 1A tegak, betul Linda. Yes. Linda lagi. 2B tirus, betul. Okay, soalan nombor 4. Come on. 4A, 4B. 4A, 4B. Cikgu tunggu 5, cikgu bagi 5 saat lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so jawapan untuk 4A adalah Santi, cakah. Okay, kita tengok A. Cakah cikgu, macam mana kita tahu cakah?
Sebab kalau kita tengok bukaan ini adalah besar, lebih daripada 90. Macam mana kita tahu? Sebab kalau 90 adalah sudut tegak, dia adalah lebih sedikit daripada 90. Ini adalah sudut cakar. Tegak tu bukan tegak ke cikgu? Bukan. Kalau tegak kan dia akan guna segi empat tu. Segi empat macam ni. Kan? Jadi ini bukan sudut tegak. Ini adalah sudut cakar. B. Syahrimala. Okey, betul Syahrimala. B juga adalah sudut cakar. Macam mana cikgu tahu? Sebab kalau sudut tegak. Tak nampak. Cikgu tukar warna hijau. Kalau sudut tegak macam ni kan. Kalau kita tengok ni, dah lebih ni. Dia dah buka dah. Bukaan dia besar sikit. Jadi itu adalah sudut cakar. Betul, syah sekali. Bagus-bagus. Anda semua memang bijak. Okey, so itu adalah 3 jenis sudut yang kamu perlu tahu. Tegak, tirus dan cakar. 90 darjah tegak, tirus kurang 90 darjah. Cakar lebih 90 darjah. Okey, senang. Next. Sekarang kita masuk pula kepada jenis-jenis garisan. Jenis garisan. Jenis garisan macam mana tu cikgu? Garisan bertindih, garisan putus-putus, jenis garisan macam tu ke cikgu? Seni visual. Ini bukan seni visual lah. Kita belajar garisan tebal, garisan kontot, garisan pendek, melunjur, semua ada. Okay. So, jenis garisan dalam matematik ada dua. Ada dua. Cikgu tulis dululah. Garisan selari. Dan satu lagi adalah apa? Dapat komen cikgu ni selalu tutup. Serenjang. Okey, ini adalah dua garisan yang kita perlu tahu. Selari dan serenjang. Pernah dengar tak selari? Pernah dengar tak garisan serenjang? Okey, kita masuk dahulu kepada tengok komen. Cakar kedua-duanya. Cakar lambat tengok komen cikgu lambat masuk. Okey, kita tengok dulu kepada garisan selari. Garisan selari adalah garisan yang tidak akan pernah bertemu. Tidak akan pernah bertemu macam mana cikgu? Tapi ada syaratnya. Okey, cikgu bagi analogi lah. Katakan kita berada di sebuah stadium. Stadium kan? Kita tengah menyaksikan acara lumba lari, iaitu acara lumba lari pecut 100 meter. Okey. Kalau kita tengok biasanya Olimpik, lumba lari pecut 100 meter, bagaimanakah laluan pelari-pelari itu berlari? Okey, contoh Usain Bolt kan. Ke garisan. Sedia. Mula. Boom. So, Usain Bolt tu akan lari lurus. Bagaimana pula dengan lawan dia? Adakah lawan dia Usain Bolt tu lurus, lawan dia tu belok kiri? Tak kan? Jadi garisan selari begitu juga. Garisan selari adalah dua atau lebih garisan. Kalau kita buat, dia mesti ke arah yang sama. Sebab macam orang lumba lari lah, sama arah. Kalau lain lari tu, lain lah, bukan garisan selari tu. Okey, contohnya. Kalau anda ada pen ataupun pensel, boleh ambil. Okey. Tapi masalahnya, pensel cikgu ni tak nampak pula. Macam ni. Okey, contohnya. Contoh ada dua pen kan, kamu ambil, kamu dirikan dia sama-sama ke arah yang sama. Jangan satu bengkok pula. Kalau satu bengkok tak jadi. Okey. Buka macam ni. So, ini kita panggil sebagai garisan selari. Kalau saya bengkok dua-dua cikgu, dua-dua bengkok ke arah sama. Yes, ini juga adalah garisan selari. Saya tak nak macam ni cikgu. Saya nak lagi bengkok. Lagi bengkok macam ni. Macam ni. Ini juga adalah garisan selari. Garisan selari ni bagai cinta yang tak diterima. Gitu. Okey, cinta yang tak diterima. Sebab apa? Sebab garisan ini tidak akan pernah bertemu. Tengok. Dia tak akan pernah bertemu. Kamu garislah panjang-panjang. Sambung garisan tu. Dia tak akan pernah bertemu. Ini yang sedihnya tentang garisan selari. Dia tak akan pernah bertemu. Okey. Kalau kita nak lukis, dia akan jadi macam ni. Garisan yang pertama, yang kedua. Ini adalah garisan selari yang pertama. Ada banyak garisan selari sebenarnya, asalkan menepati syarat, iaitu sama arah lah. Okay. Garisan selari yang lain pula, macam ni pun boleh. Ini pun boleh. Ni tak. Okay, cikgu buat total.
Lebih kurang lah. Dia mesti sama garisan selari. Selari tak? Selari. Tak pernah bertemu. Tak akan pernah bertemu. Sedihnya. Kemudian, saya nak buat lain cikgu. Okey, saya nak buat macam ni. Boleh tak cikgu macam ni? Boleh. Asalkan dia macam ni lah. Kamu angkat tangan kamu dua macam ni. Okey. Kamu pusing macam ni. Selari lah tu. Susahlah cikgu sebut selari. Jadi selali. Selari macam ni. Selari, 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 selari macam ni boleh, macam ni boleh. Macam ni pun boleh. Macam ni lantaklah macam mana. Okey, yang penting dia ke arah yang sama. Kiblat. Okey, gitu. Okey, serenjang pula macam mana cikgu? Serenjang, yang serenjang ni dia happy sikit. Selari dia sedih sebab tak pernah bertemu. Itu yang sedihnya. Serenjang adalah garisan yang bersilang. Dia bertemu. Dia bertemu. Bertemu macam mana cikgu? Macam ini. Bertemu seperti Ultraman. Jadi dia akan macam ni lah. Nampak tak? Katakan ada satu garisan kan? Sini, pen cikgu ni boleh tengok. Kemudian ada satu lagi pasangan dia. Dia akan lurus macam ni. Dia akan bertemu membentuk sudut. Sudut apa yang kita belajar tadi? Sudut tegak. Dia mesti sudut tegak. Kalau dia sengit macam ni tak boleh, tirus tak boleh, cakah tak boleh, tirus lagi tadi pun tak boleh. Mesti sudut tegak. Jadi dia mesti bertemu macam ni lah. Dia bersilang. Dia akan jadi tambah. Kalau kita nak lukis, dia akan jadi seperti ni. Sekejap cikgu tengok apa yang ada. Cikgu line tak clear. Itulah cikgu tahu. Minta maaf kalau line tak clear. Tapi cikgu harap boleh dengarlah sikit-sikit. Okay. So, kalau serenjang, dia macam ni. Dia bertemu. So, ada dua macam ni. Ini kita panggil sebagai garisan serenjang. Mana sudut tegaknya cikgu? Sudut tegaknya berada di sini. Ni sudut tegak. Tepi ni pun sudut tegak. Tepi ni pun sudut tegak. Banyaklah sudut tegak dalam ni. Yang penting garisan serenjang tu mesti sudut tegak. Boleh tak cikgu kalau kita lukis dia bertemu tapi dia tak sudut tegak? Dia macam ni cikgu. Contohnya cikgu. Okey, contoh saya buat macam ni. Lepas tu dia bertemu cikgu pasangan ni. Tapi dia sengit sikit. Boleh tak? Boleh ataupun tidak? Menempati syarat ataupun tidak? Ni, adakah ini garis serenjang? Mana ni? Ni. Yang cikgu lukis ni. Adakah ini garis serenjang? Tidak, ini bukan garis serenjang sebab tidak menempati syarat di mana dua garisan bersilang membentuk sudut tegak seperti Ultraman ni, tambah ni. Jadi ini bukan garis serenjang. Okey? So ingat, selari sedih, dia macam ni. Serenjang happy sebab bertemu pada sudut tegak. Okey, kita masuk latihan. Ni latihan. Nyatakan garis ini sama ada selari ataupun bukan selari. Yang pertama A ni, cikgu tanda A lah. A, B, C, D, E, F. Okay, let's go. A. Zoom lagi. Ni paling senang. Adakah ini garis selari ataupun bukan selari? Cikgu bagi 5 saat. Kalau nak jawab depan handphone anda, depan laptop, depan TV, jawablah. Garis selari cikgu. Boleh. Tak ada masalah. Okay, A adalah garis. Dia macam ni. Selari, betul. Yes, Syaz Khalid, betul Syaz Khalid. Syarimala, betul Syarimala. Muhammad Adam, betul. Faris selari. Faris, bukan Faris, Muhammad Adam. Faris tu nama orang. Garis selari. Typo cikgu, tak apa, typo cikgu faham. Alisha selari, betul. Ini adalah garis selari. Bijak. Okey, betul lah tu. B pula. B ni adakah garis selari? Sedih cikgu, tak pernah bertemu. Betul. Tapi yang ini lagi sedih. Selari ataupun bukan selari? 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah garis bukan selari sebab tidak sama arah. Sebab apa cikgu kata lagi sedih? Yang ini lagi jauh dia pergi. Ni lagi jauh ni. Lagi buka. Semakin panjang, semakin membuka besar. Okay. C. Selari ataupun bukan selari. Selari ataupun bukan selari. Okay, Adam Faris. Bukan Faris. Buka apa? Syul cikgu. Bukan garis selari. Serenjang. Serenjang pula. Belum lagi serenjang. Selari Humairah. Okay, Syaz Khalid. Bukan selari. Linda. Garis selari.
Muhammad Adam. Aduh, salah hija. Itulah. Okay. C ini adalah garis selari. Betul. Kamu tak tulis nombor soalan lah. Cikgu tak tahu kamu jawab soalan yang mana. Sebab komen cikgu ni lambat masuk. Kamu tulis C, selari. D, bukan selari. Sebab kamu tulis ni tentang soalan B kamu jawab. Baru masuk. Kan line cikgu slow tadi kan. Okay, D. Ni, D. Tulis D, selari ataupun Faris selari. Sebab kata Adam. Faris selari ataupun Faris bukan Faris selari. Okey. So, ini adalah bukan garis lari. Betul. Betul, betul, betul. Nyatakan sama ada garis ini serenjang ataupun bukan serenjang. Itulah serenjang, bukan jinjang. Jinjang tu leher. Leher jinjang, itu leher. Okey, silakan. Serenjang ataupun bukan serenjang. Okey, so jawapan untuk A ni A lah ni. Okey, syarat dia bersilang, betul. Syarat yang kedua mesti ada sudut tegak. Okey, ada sudut tegak, ada silang. Oh, senang cikgu, serenjang. Yes, betul. Dua syarat tu mesti menepati lah. B. Adakah B ni garis serenjang ataupun bukan serenjang? Syarat pertama bersilang. Okey, bersilang, betul lah bersilang. Syarat yang kedua mesti sudut tegak. Ada tak sudut tegak dalam ni? Ada tak sudut tegak dalam ni? Siti Humairah, Alisha, Adam. Oh, dah betul dah Adam. Tak ada typo lagi dah. Okay. So, ini adalah garis, bukan garisan. Sebab tak ada sudut tegak. Yang kita ada sini adalah sudut tirus. Ni sudut tirus. Okay, C. Last lah. Cikgu tengok masa ni. Okay. Serenjang ataupun bukan garis serenjang? C ya, C. Dah jawab D dah. Oh, selari. Oh, lambat betul komen cikgu ni. Okey, C, garis serenjang atau bukan garis serenjang. Syarat pertama, bersilang. Okey, sudah bersilang. Syarat kedua, ada tak sudut tegak? Sudut tegak tak ada lah cikgu. Kalau tak ada C ini bukan garis serenjang, Muhammad Adam Faris yang pertama. Betul, Muhammad Adam Faris. Bukan garis serenjang. Jangan sampai typo garis jenjang pula. Okey. Bagus, bagus, bagus. Okey, kita masuk next topik. Tajuk subtopik, tajuk kecil yang seterusnya. Bentuk dua dimensi. Dah nampak dah bentuk-bentuk tu. Bentuk dua dimensi ni apa pula? Ada berkaitan dengan sudut? Memang ada. Kalau kita tengok yang gambar merah ni, si merah ni, ada sudut. Betul. Bentuk dua dimensi adalah bentuk yang mempunyai panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Kalau ada dua sudut kan, ini panjang dan lebar. Ataupun mana-mana lah. Panjang ni pun boleh, lebar ni pun boleh. Okay? Yang penting bentuk dua dimensi, panjang dan lebar. Bentuk tiga dimensi cikgu? Bentuk tiga dimensi dia ada tiga. Panjang, lebar, tinggi. Contohnya kubus. Okey, tapi tu tak apalah. Okey, kita masuk bentuk dua dimensi yang pertama, si merah comel ni kita panggil dia sebagai ini paling senang ni, tahun 1 dah belajar. Square. Square, tahun 1 lah bahasa Inggeris kan. Yang ini kita panggil sebagai segi empat cikgu. Betul, segi empat. Tetapi segi empat ada banyak jenis. Ini kita panggil sebagai segi besar sangat tulisan. Empat sama. Yes. Apa yang spesialnya segi empat sama? Apa yang spesial segi empat sama? Oh, tahu cikgu. Segi empat sama, dia samalah. Apa yang sama? Segi empat sama mempunyai bukan sudut, sisi. Sisi sama panjang. Okey, sisi sama panjang. Macam mana sisi tu cikgu? Ini kita panggil sebagai sisi. Ini sisi, ini sisi, ni pun sisi, ni pun sisi. Semuanya sama panjang. Contoh diberi, kalau cikgu kata sini 4 cm.
Contohlah 4 cm kan, sentimeter. Bermaksud semua sisi lain pun juga 4 sentimeter. Tak ada tiba-tiba, oh atas ni 3 cm cikgu. Tak ada. Dia mesti semua 4 cm. Sebab tu namanya segi 4 sama. Next. Ini pula segi 4 juga. Betul, segi 4. Segi 4 apa? Oh, okey cikgu, saya tahu. Kalau sebelah tu segi 4 sama, sebelah tu segi 4 tidak sama. Betul tak cikgu? Kurang tepat. Ini kita panggil sebagai segi 4 tepat. Bukan segi 4 tidak sama. Segi 4 bukan sama. Segi 4 tepat. Apa yang spesialnya segi 4 tepat ni? Apa yang spesialnya segi 4 tepat? Segi 4 tepat. Tak nampak kan? Segi 4 tepat, sisi bertentangan. Bertentangan maksudnya dia depan-depan itulah bersemuka macam tu. Bertentangannya contohlah cikgu tunjuk. Sisi bertentangan, ni dua ni sama panjang. Yang sebelah ni sama panjang dengan sebelah. Okey, sisi bertentangan sama panjang. Cikgu tulis sisi bertentangan sama panjang. Minta maaf tulisan cikgu hodor sikit sebab cikgu tulis laju. Okey. Contoh, kalau sebelah ni 4 cm bertentangan, berhadapan, bersebelahan dengan dia juga 4 cm. Jadi, kalau sini 6 cm, bawah ni pun 6 cm. Bawah ni pun 6 cm. Okey. Tak boleh kita kata semua 4 cm cikgu, semua tu 5 cm. Tak boleh. Itu adalah segi 4 sama. Ini bukan segi 4 sama. Dia ada kembar. Sisi ni dengan sisi ni kembar. Sisi atas dengan sisi bawah kembar. Okey, seterusnya. Ini paling senang di dunia. Ini kita panggil sebagai yang warna hijau comel-comel ni, Siti Humairah. Ini kita panggil sebagai Selina. Selina kah? Sarah kan tadi kan? Sekali saja sebut. Okey, ini adalah bulatan. Bulatan. Apa yang spesialnya? Dia tak ada sisi. Tak ada sisi. Habis tu yang pusing-pusing tu apa cikgu? Ini kita panggil sebagai sisi melengkung. Dia spesial lah. Sebab dia melengkung. Melengkung macam tu. Satu lagi spesialnya, tak ada bucu. Tak ada, cikgu shortcut lah. Bucu. Kalau ada bucu, itu bukan bulatan. Tak ada bulatan, ada bucu. So, ini bulatan senang lah. Okay, so kena ingat. Yang penting, segi 4 sama dan segi 4 tepat. Sebab ini adalah bentuk yang sering pelajar keliru. Segi 4 sama ke tepat. Kalau nak tahu sama ke sama ataupun tepat, sama tu muka dia macam dadu. Dadu lah, tepat. Sama. Kalau tepat, macam TV. TV kan tepat. Dengan whiteboard kelas kita tu. Itu adalah segi 4 tepat. Okay, next. Bentuk ni pula. Yang ni, banyak betul cikgu segitiga. Yes, ini adalah segitiga. Ada 3 jenis segitiga yang berbeza. Saya tahu cikgu. Tiga-tiga tu, yang kuning ni segitiga. Yang ni segitiga juga. Biru ni pun segitiga. Semuanya segitiga cikgu. Betul, semuanya segitiga sebab ada 3 sudut. Tetapi, setiap daripada segitiga ni mempunyai nama masing-masing. Bentuk pun dah lain ni. Nama pun lagi lah lain. Okay. Jadi, apakah nama segitiga di tengah ni lah? Cikgu bagi di tengah ni. Cuba tengok betul-betul. Apa yang ada dalam segitiga ni? Cikgu tunjuk lah. Cikgu tunjuk. Ni. Apa tu? Yang kita belajar tadi. Segitiga apa? Segitiga. Saya sekali. Betul? Segitiga. Apa nama segitiga ni? Dia ada perbezaannya. Segitiga ni, kalau tengok di hujung, ini kita panggil sebagai sudut. Sudut apa? Ultraman? Sudut tegak. Betul. Jadi, betul Alisha. Kita gabungkan, ini namanya segi tiga. Yes, betul Syarimala. Segi tiga sudut tegak. Sebab spesialnya ada sudut tegak. Segitiga lain kalau kita tengok tak ada sudut tegak. Meo Meo. Tak ada sudut tegak. Okey, yang kuning ni pula.
Tak ada sudut tegak cikgu. Okey, tapi dia ada sudut tirus. Jadi namanya segitiga sudut tirus cikgu. Betul ataupun tidak? Segitiga sudut tirus. Sebab ada sudut tirus kurang tepat. Jadi kita tengok betul-betul. Kalau anda perasan, anda akan nampak satu garisan sesungut ni. Ini mancis ni. Apa maksud mancis ni? Mancis yang ada tanda-tanda tu, tiang kayu tu. Tiang kayu itu menandakan semua sisi itu adalah sama panjang. Semua sisi adalah sama panjang. Jadi, kalau segi empat tadi kan, segi empat tadi, kalau kita nak tulis, disebabkan semuanya sama panjang, kita boleh tulis juga. Kita akan tulis satu kayu sini, satu kayu sini, satu kayu sini, satu kayu sini. Kenapa perlu tulis cikgu? Sebab kalau kita tulis, orang yang tengok akan tahu, oh, sini 4 cm, bermaksud semuanya adalah 4 cm. Dia macam tu. Jadi tak perlulah kamu sibuk-sibuk nak tulis sini 4 cm, sini pun 4 cm cikgu, sini pun 4 cm. Dah membuang masa. Nak menjimatkan masa, orang matematik ni, dia malas nak menulis. Jadi, dia buat satu simbol untuk memudahkan dia letaklah ni, tanda kayu mancis ni. Bermaksud semuanya 4 cm. Mana segitiga ada dia? Okey. Jadi, segitiga yang semua sisinya sama panjang. Semua sisi sama panjang. Kalau segi empat sama. Kalau segitiga, tahu cikgu. Segitiga sama. Itu jawapan dia. Hampir tepat. Kalau segitiga sama, apa yang sama? Sisi. Jadi segitiga sama sisi. Lebih kurang dengan segi empat lah. Cuma segi empat tu dia tak ada tulis segi empat sama sisi. Tapi betul juga. Segitiga sama sisi pun boleh. Segi empat sama sisi pun boleh. Okey. Dan segitiga yang terakhir. Segitiga berwarna biru Smurf. Smurf ni. Apakah nama segitiga terakhir kita? Segitiga Smurf. Come on, come on. Apa? Segitiga Smurf. Siap, kita tengok komen. Segitiga sama kaki Humairah. Wah, hebat Humairah. Okey, betul Humairah. Kenapa namanya segitiga sama kaki Humairah? Segitiga sama kaki. Kenapa kaki dia cikgu? Kenapa yang lain tak ada kaki? Sebab kalau kita tengok betul-betul dalam segitiga ni ada dua tiang kayu ni kan? Kenapa bawah ni tak ada cikgu? Kenapa bahagian bawah ni tak ada kaki kayu tu? Sebab dia tak sama panjang. Yang sama panjang adalah dua ni sahaja. Dua tu sahaja. Dua ni lah cikgu highlight. Dua ni. Macam mana cikgu tahu sama panjang? Cikgu ukur kah? Tak, cikgu tak perlu ukur. Cikgu tengok garisan tu dah tahu dah. Garisan mana? Tu yang tanduk dua tu. Itu menunjukkan dia sama. Sebab itulah nama dia segitiga sama kaki. Dia macam segitiga yang berdiri. Berdiri jadi kaki kanan dengan kaki kiri sama panjang. Macam kita lah berdiri. Cuba berdiri, buka kaki. Segitiga sama kaki. Jadi ini adalah segitiga yang perlu kamu tahu beserta dengan ciri-cirinya. Segitiga sudut tegak, ada sudut tegak. Segitiga sama sisi, semua sisi sama. Segitiga sama kaki, kakinya sama. Bawahnya tak sama. Okey? Itulah bentuk-bentuk yang kamu perlu tahu. Iaitu, apa tadi ya? Segi empat sama sisi, segi empat tepat, bulatan, dan tiga segitiga ni lah. Okey, jelas ha? Okey, next. Segitiga sama kaki, betul. Siti no siti. Cantik nama kamu. Siti no siti. Okey. Termasuk pula kepada poligon. Apa poligon cikgu? Tak pernah dengar pun. Poligon sekata. Poligon adalah bentuk yang mempunyai dua ataupun lebih sisi lah. Yang berbentuk satu bentuk tertutup. Satu bentuk tertutup. Kalau dia terbuka cikgu, dia berlubang. Itu bukan poligon. Dia mesti tertutup. Tertutup. Okay. So ada dua poligon yang mesti kamu tahu. Sekata dan tidak sekata cikgu Zoom. Ini memudahkan kerja kamu boleh baca lah. Poligon sekata, spesialnya mesti semua sama sisi, sama panjang,
dan semua sudut di dalam dia sama besar. Okey, kalau kamu tengok yang pertama ni, yang ni, tengok satu-satu poligon. Semua poligon ada kayu tu. Kayu tanduk tu. Kayu tanduk tu tadi ni menandakan bahawa semua sisi tu sama panjang. Jadi betul lah syarat dia. Poligon sekata semua sisi sama panjang. Bukaan sudut juga sama. Macam mana kita tahu sama? Cuba tengok segi empat. Cuba tengok segi empat. Sini sudut tegak. Sini pun sudut tegak. Sini sudut tegak. Sini sudut tegak. Bermaksud semuanya sama lah 90 darjah. Yang ini pun kalau kamu kira pun sama. Itu spesialnya lah. Okay. Poligon tak sekata pula ialah poligon yang mempunyai sisi tak sama panjang. Itu sangat senang lah. Poligon tak sekata kamu boleh conteng. Suka hati kamu nak conteng. Contohnya. Saya nak buat poligon cikgu. Poligon tak sekata. Okey boleh. Conteng suka hati. Satu sini. Contoh. Okey. Dah siap. Cikgu punya bentuk. Inilah kita panggil sebagai poligon tidak sekata. Sebab sisinya tak sama panjang. Sudutnya pun tak sama. Ada sudut tegak. Ada sudut tirus. Ada sudut cakah. Sebab kalau nak jadi poligon yang sekata, mestilah sama panjang, sama sudut, semuanya mesti sama. Okay. Next. Okay, poligon sekata ada beberapa yang perlu kamu ingat. Kamu tengok, segitiga kamu dah tahu. Segitiga tu poligon sebab dia tertutup. Segi empat, okay, tahu juga. Yang ini, yang cikgu tanda ni, boleh tengok cikgu zoom. Pentagon, hexagon, heptagon, oktagon, nonagon, dedagon. Tak ada megatron, omikron, itu tak ada. Yang ada ni, pentagon, hexagon, heptagon, oktagon. Okey, tapi untuk tahun 6, kamu boleh hafal sampai oktagon lah. Tapi saya nak hafal semua cikgu. Lagi bagus. Boleh hafal semua. Okey. Jadi, kalau bentuk tu ada 5 sisi dan semuanya sama panjang, seperti gambar ni, kita panggil dia sebagai pentagon. Kalau dia 6 sisi, kita panggil dia sebagai hexagon. Kalau 7 sisi cikgu, heptagon lah. Kalau 8 sisi, oktagon. 9, nonagon. Okay. Tapi cikgu, macam mana kita nak tahu dia 3 sisi, kan? 6 sisi, kan? 8 sisi, kan? Kita kena kira. Contohnya pentagon. Contoh, kiralah 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 sisi itu pentagon lah. Kira ni pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 hexagon lah. Okay. Tapi yang itu bukan menjadi masalah. Yang menjadi masalah kita, macam mana kita nak ingat pentagon, hexagon, heptagon, oktagon, megatron, omikron, corona. Contohlah kan. Jadi cikgu ada satu cara. Satu caranya cikgu tunjukkan. Okay, pentagon. Pentagon. Okay, yang dalam ni boleh beritahu cikgu macam mana cara kamu hafal nama-nama poligon ni? Mana tahu cikgu boleh belajar juga. Boleh beritahu cikgu. Oh, kalau pentagon cikgu, saya ingat dia pandai-pandailah. Star. Star tu 5 lah cikgu. 5 bucu kan. Okay. Jadi kita ada hexagon. Hexagon. Kemudian heptagon. Satu lagi, oktagon. Okey, cikgu ajar cara kita hafal lah. Kita masuk dulu dengan pentagon. Pentagon adalah bucu 5 sisi ya. Okey, macam mana cikgu tahu 5? Sebab cikgu dah hafal. Macam mana cikgu hafal? Semua ni mengelirukanlah cikgu, semua gon. Okey, jadi kamu tengok huruf di depan ni. P kan? P. 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 Ini adalah 5 kan, 5 sisi pentagon. Kalau 5 sisi dalam bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai apa? Kalau bahasa Inggeris nombor 5. 5 kita sebut sebagai 5. Betul, 5. 5. Tapi kalau kita masuk kepada budak kecil, yang 3 tahun, 4 tahun, dia tak ada beberapa budak tu, dia tak akan terpandai sebut 5. 5. Dia tak akan pandai sebut 5. Dia akan pelat sedikit, dia akan sebut Mami, I want pipe. Dia sebut pipe, dia jadi pipe. So, pipe ni sebenarnya 5 lah. Jadi cikgu ingat, oh, P, pipe. Pipe tu 5 lah. So, 5. Macam tu cara cikgu ingat. Pipe, 5. P, pipe. Okay. Hexagon pula,
6 kan? Macam mana cikgu tahu 6? Cikgu tahulah. Sebab, okey, 6 dalam bahasa Inggeris adalah, apa 6 dalam bahasa Inggeris? San, se, u, liu, itu bahasa Cina. Bahasa Inggeris adalah 6. 6 kan? Okey, tengok huruf ni, S. 6. 6 kan? Jadi, hexagon adalah 6. Kalau ada S tu adalah hexagon. Sebab biasanya orang keliru. Hexagon dengan heptagon ni 6 ke 7? 7 ke 6? Jadi, kalau ada 6, itu adalah hexagon. 6 sisi. Bagus. 7 sisi pula kita panggil dia sebagai heptagon. 7 dalam bahasa Inggeris cikgu 7. Tak ada, ini bukan. Okey, 7. Tengok nama dia. Heptagon kan? T. T itu apa? T untuk 7. 7 untuk heptagon. Heptagon. 7. Jadi, 7 lah heptagon. So, apabila cikgu kamu tanya, apakah nama poligon yang mempunyai 7 sisi? Sekejap cikgu, 7. Hexagon cikgu. Silap, kurang tepat. 7. Jadi, heptagon. T. Oktagon pula macam mana cikgu ingat? Oktagon ni 8. 8. Selalunya, kalau cikgu ingat, cikgu akan ni. Ok. Apa kena mengenai ok cikgu? Okey, octopus. Sotong. Okey, sotong biasanya ada berapa tentakel? 8 kan? Selalu orang sebut 8 kan? Ada 8 tentakel lah. So, ok ni adalah 8 lah. Octagon. Octopus. 8. Apa nama benda tu? Tentakel lah kan? Sesungguhnya tu oktagon 8. Jadi inilah cara cikgu ingat. Tengok Syah sekali dia tu tulis pentagon 5. Betul. Hexagon 6. Betul. Heptagon 7. Kenapa 7 pula? Heptagon 7 sebab kita guna huruf T. Heptagon 7. Oktagon 8. Betul. Hexagon ada S di tengah cikgu jadi 6. Pandai Linda. Pentagon ada 5 sisi. Kita pegang pen guna 5 jari. Bagus. Betul. Pentagon ada 5 sisi, kita pegang pen. Betul, pen guna 5 jari, guna jari kan? Betul, cikgu pun baru belajar. Cikgu tengok lagi. Semuanya ada gon, betul? Ada gon di belakang kecuali Megatron. Ialah Oktober. Okey, Oktober. Tapi Oktober tu bulan 9, Humairah. Mungkin kamu boleh tukar bulan Ogos, kan? Oktober pula. Oktagon sama dengan Ogos. Ogos bulan 8. Jadi ada 8 sisi. Betul tu Humairah. Setuju, cikgu setuju dengan kamu. Linda, heptagon ada T. Jadi 7. Betul, pandai. Okey, so sebelum kita habis, kita buat latihan ni tadi. Okey, kita buat balik. Macam mana cikgu ajar hafal? Macam mana kamu hafal? Okey, kita buat. Okey, yang pertama bentuk ni yang paling senang lah. Tak perlulah. Segitiga lah. Segitiga. Ada 3 sisi. Berapa bucu untuk segitiga? Bucu maksudnya dia tajam. Cucu. Dia macam, dia nak, kalau cucuk belon tu, bucu. Kalau dia cucuk belon, pecah belon tu. Sebab tajam. Jadi kamu kiralah yang tajam ni. So ada 3. Sudut. Sudut tu apa cikgu? Sudut adalah yang ni tadilah. Tegakkah, tirus, kacakah? Jadi ada berapa sudut? Bilangan. Dia tanya bilangan. So ada 3. 3. Ni segi 4. Cikgu tulis segi 4. Jadi ini 4. Semua sama. Ini cikgu nak fokus. Ini bentuk apa? Cikgu ajar tadi. Ini bentuk apa? Yang ini. Yang cikgu tanda merah ni. Cikgu dah ajar tadi kan? Macam mana nak hafal? So, kira bucu pula dah. Kira sudut. Sudut pula. Kira sisi. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kita pegang pen guna 5 jari. Pentagon. Betul lah. Senang macam tu. Siapa ajar cikgu tadi? Humairah kah? Siapa ajar cikgu tadi? Guna pen. Linda. Betul lah. Senang ingat. Pentagon. Betul. Okay. Seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ada huruf S bermaksud jawapannya adalah hexagon.
Heksagon. Tengok jawapan Humairah, pentagon. Betul. Syah sekali. Betul. Humairah lagi. Heksagon. Betul. Okey. Yang ini heptagon. Betul. Okey, last sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Apa nama poligon yang mempunyai 8 sisi? 8. 8. Apa 8? 8 bulan Ogos. Bulan Ogos adalah O. Oktagon. Ataupun octopus. Bukan octopus. Ataupun kamu ingat sotong itulah. Okay. So inilah cara mudah untuk kita ingat nama-nama poligon. Jujur cikgu cakap. Sampai sekarang pun cikgu masih keliru. Heksagon dengan heptagon. Jadi macam mana cikgu ingat? Macam ni lah. Heksagon, heptagon. Cikgu terima kasih lah dengan yang menonton ni. Sebab ada cikgu pun belajar benda baru. Contohnya pentagon. Guna pen. Pegang pen. Guna pegang. Macam mana? Pegang pen. Guna 5 jari. Jadi pentagon. Betul, betul. Okay. So cikgu rasa setakat itu sahaja topik ataupun tajuk yang kita belajar untuk malam ini. Iaitu yang pertama sekali. Okay, boleh besarkan muka cikgu. Cik Smartek. Cik Smartek. Okay. So yang pertama sekali adalah kita belajar. Cikgu dulu balik. Okay, jenis-jenis sudut. Ada 3 sudut yang kita dah belajar, iaitu tegak, tirus, cakah. Tegak, tirus, cakah. Dia menari macam tu. Kalau dalam kelas, cikgu suka menari macam tu. Okay. Kemudian garisan pula. Garisan ada 2, garisan selari, serenjang. Selari, serenjang. Selari, sedih. Serenjang, happy. Itu jenis garisan. Kemudian kita belajar bentuk 2 dimensi. Segi 4 sama. Sama panjang. Segi 4 tepat. Sisi bertentangan sama panjang. Bulatan. Ada sisi melengkung. Ini senang. Ini ada sukar sedikit. Segitiga. Ada 3. Segitiga sudut tegak. Segitiga sama sisi. Segitiga sama kaki. Betul. Poligon pula. Ada 2 jenis poligon. Sekata dan tidak sekata. Macam tu. Sekata dan tidak sekata. Sukati je lah. Okay, nama poligon sekata. Poligon tak sekata. Tak ada nama. Yang ada nama hanya poligon sekata. Pentagon. Hexagon 6. Heptagon 7. Oktagon. Ogos. Octopus 8. Okay. Jadi itulah perkara yang kita belajar malam ni. Cikgu harap perkara yang mudah ni, topik yang mudah ni kamu semua boleh ingat. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir. Siti Humairah, Syah sekali, siapa lagi Adam, Faris tadi kan. Siapa lagi Syarimala. Banyak lagi lah. Minta maaf cikgu tak dapat baca semua sebab kamu memang sangat aktif malam ni. Bagus. Saya harap, cikgu harap kita jumpa lagi insya-Allah pada hari Jumaat. Cikgu harap akan jumpalah muka-muka yang sama ni sebab kamu semua memang rajin dan bijak semuanya. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Selamat malam. Jaga diri. Stay safe. Jaga SOP semua. Bye. Terima kasih Cikgu Lo. Ya, saya pun tengok komen pun memang murid-murid Cikgu Lo hari ni sangat bijak-bijak belaka. Betul. Saya pun terkejut yang ajar pen tu. Itulah saya pun baru dengar juga. Itulah tu kan. Seronok lah. Alhamdulillah. Bagus juga lah Mega. Kan, itulah. So itulah, itu satu yang saya boleh agree dengan cikgu. Sebagai seorang cikgu juga, masa kita mengajar, kita pun belajar juga daripada murid-murid kita. Yes, betul. Itu yang buat saya rasa macam memang menjadi seorang cikgu ni adalah satu kejayaan yang memang memuaskan lah bila kita dapat experience macam tu kan. Kita bukan sekadar mengajar, kita pun kena belajar. Betul. Okay, so adik-adik di rumah semua, penjaga dan ibu bapa, terima kasih kerana telah menyertai kelas kami pada hari ini. Esok pada hari, itulah saya pun buat kat rumah tadi. Saya rasa tu boleh jadi exercise pagi untuk bangunkan diri. Hari-hari buat tu. Itulah, ikut irama muzik.
Okay, so esok Smart Class akan mengadakan program Bicara Ilmu bersama Imam Faiz pada pukul 8.30 malam. Imam Faiz merupakan seorang imam dari Masjid An-Nur USJ 4 Subang Bistari dan dia akan mengadakan ceramah yang bertajuk Manusia yang Didoakan Para Malaikat. Okay, baik Cikgu Loh, terima kasih kerana untuk hari ini spend time with us, mengajar benda baru untuk kami semua. And then we'll see you next week. Okay? Okay, Okay, bye bye. everyone. Bye-bye.